Okey. Atau cara yang mempunyai pemalar ni kan. Okey. Ayo. Pengenalan. Bahasa penskripan klien merupakan bahasa yang digunakan untuk memproses sebarang permohonan klien melalui satu laman web. Bahasa penskripan klien ni duduk dalam komputer kita. Okay, komputer pengguna, bukan dekat server, dia dekat komputer pengguna. Dan kebanyakan atau cara dilaksanakan di bahagian klien. Dia tak melibatkan server. Okay. Atau cara penskripan klien boleh ditulis menggunakan JavaScript. Okay, JavaScript. Contoh atau cara penskripan klien ialah, inilah yang kita belajar tu. Isihan, carian, max, min, count, purata, average. Atau cara JavaScript klien boleh ditulis dan dibenam. Dibenam, inilah embed. Embed dalam dokumen HTML. Okay, dimasukkan ke dalam dokumen HTML. Dan diinterpretasikan oleh pelayar web. Okay, dan pelayar web tu baca dia lah. JavaScript ni dia memberi kebolehan memproses kepada HTML. JavaScript ni dia beri kebolehan memproses kepada HTML. Kalau HTML dia tak boleh proses, dia paparkan saja. JavaScript ni bagi kebolehan memproses. Contohnya apa? Contohnya macam kita masukkan password tu. JavaScript lah yang akan semak adakah password kita tally dengan username kita. Kan? Tally ke tak tally? Kalau tally barulah kita dibenarkan login ke dalam satu sistem lah. Itu fungsi JavaScript, salah satu fungsi dia untuk login. Kita akan menggunakan pemalar, pemboleh ubah dan jenis data yang berlainan dalam atur cara bubble sort. Ni semua kode yang kita dah belajar dah sebelum ni. Cuma dekat topik ni dia nak tekankan tentang penggunaan pemalar. Pernah dengar tak pemalar? Pemalar tu apa dia? Tak. Nilai yang tak berubah ataupun kita panggil sebagai constant. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah menyimpan nilai yang boleh berubah-ubah sepanjang pelaksanaan atur cara. Dan juga jenis data. Kita belajar banyak jenis data, antaranya integer, string, kan, boolean. Okay. Next. Pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah? Ruang ingatan. Dia satu ruang ingatan yang digunakan untuk simpan nilai. Simpan nilai sementara. Nilai sementara tu boleh berubah-ubah sewaktu atau cara diproses. Ingat keyword dia. Pemboleh ubah tu apa? Ruang ingatan. Dia adalah satu ruang dalam memori yang buat apa? Yang simpan nilai sementara. Di mana nilai tu boleh berubah-ubah. Contohnya kalau kita isytiharkan pemboleh ubah harga. Dalam komputer dia sediakan satu ruang dalam memori untuk simpan pemboleh ubah harga. Kan nilai yang pengguna masukkan tu harga katakan RM30 ke RM50 ke. Dia duduk berubah kat sini. RM100 ke berapa-berapa kan. Nilainya boleh berubah-ubah mengikut penggunaan pemboleh ubah atau arahan kepada pemboleh ubah. Yang penting berubah-ubah ni lah. Ayat ni macam pening sikit. Setiap pemboleh ubah akan diberi nama mengikut nilai yang disimpan. Nama pemboleh ubah kita kena tally, kena nama yang boleh mengecam satu-satu pemboleh ubah tu. Nama yang diberi kepada pemboleh ubah dikenali sebagai pengecam. Contoh pemboleh ubah, nilai gaji pekerja. Nilai gaji pekerja. Ini contoh pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah yang kita boleh guna adalah gaji pekerja. Okay. Nama pemboleh ubah boleh tak buat macam ni? Gaji pekerja. Boleh tak? Boleh tak guna macam ni? Nama pemboleh ubah. Yang saya tulis ni. Sempang kat tengah. Boleh ke tak boleh? Kalau buat Boleh. tak boleh. Sebab ada ni kan? Ya. Ada kosong tak boleh. Boleh tak mula dengan satu? Satu gaji pekerja. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh bermula dengan nombor. Okay. Boleh tak bagi nama gaji pekerja tu sebagai print? Boleh tak?
Nilai gaji pekerja tapi pemboleh ubah tu kita nak bagi nama print. Tak Boleh boleh. Tak boleh. Boleh. Sebab ini adalah kata kunci. Kan? Kata kunci tak boleh guna sebagai nama pemboleh ubah. Ni pun tak boleh. Contoh lain pemboleh ubah nama pelajar lah. Nama pemboleh ubah yang boleh diberi adalah macam ni, nama pelajar. Selalunya nama pemboleh ubah kita rapatkan dan perkataan yang kedua huruf dia kita guna huruf besar. Macam ni. Gaji. Yang perkataan kedua pekerja P huruf besar. Okay. Next. Pemalar. Apa dia pemalar? Pemalar tu sama juga macam pemboleh ubah. Beza dia nilai dia tidak berubah. Okay, sama saya definisi dia takat ni. Ruang ingatan yang digunakan untuk simpan nilai sementara. Ni sama, cuma yang berbezanya ni. Nilainya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sebab tu atau cara diproses. Pemalar sama seperti pemboleh ubah tetapi nilainya tidak boleh berubah. Ni kita belajar daripada form 1 lagi pemboleh ubah pemalar ni. Kalau dalam Pak Isa tanya kalau salah juga tak tahulah nak kata apa. 5 tahun dah belajar kan? Kena cekap dah. Nilai tidak boleh berubah kerana nilai yang ditentukan itu merupakan satu nilai yang telah ditetapkan. Nilai yang telah ditetapkan. Okay. Contoh nilai pi. Okay, tak berubah kan? Bilangan hari dalam seminggu. Ini juga kita boleh guna sebagai pemalar. Okay. Kalau ini pemalar ni nak bagi nama apa ni? Bil hari seminggu. Boleh namakan macam ni lah. Bil hari seminggu. Ni huruf besar kan? Tapi rapat. Ini adalah satu constant. Constant ialah kata kunci yang digunakan dalam JavaScript untuk merujuk kepada pemalar. Kita guna perkataan constant. Jenis data. Jenis data merupakan jenis nilai atau pelbagai set data yang digunakan dalam atur cara. Berikut adalah jenis data asas dalam JavaScript. Data asas kita ada nombor, kita ada rentetan atau string dan boolean. Okay, boolean. Boolean kita ada berapa nilai? Boolean? 2. Ya, boolean kita ada 2 nilai saja, iaitu true atau false. Ya, betul. Nilai boolean ada 2 saja, true atau false. Okay, next. Okay, ini adalah contoh-contoh atur cara. Kita tengok cepat-cepat. Contoh 17 menunjukkan bilangan senarai bilangan ahli rumah dalam bancian penduduk. Okay, bilangan ahli rumah dimasukkan ke dalam pemboleh ubah banci penduduk. Banci penduduk. Ini adalah pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah. Ni. Ini adalah bilangan dia. Bilangan setiap rumah tu. Okay. Ada. Dan seterusnya diisih secara menaik. Diisih menaik menggunakan isihan buih. Okay, diisih menggunakan isihan buih. Dekat sini dia isih. Okay. Awak perlu tahu saja, tak payah hafal dia punya ni. Atur cara ni tak payah hafal. Okay, dekat sini yang pertama ni baris ni menunjukkan apa? Saya buat yang kuning tu. Menerima satu senarai bilangan ahli rumah yang berjenis nombor. Okay, ini semua adalah nombor. Ini nombor. Okay, komputer saya bengong dah. Okay, ni kod atau cara untuk memaparkan output. Okay, document.write. Senarai bilangan ahli rumah dalam bancian sebelum diisi. Tu. Okay, dia keluar macam tu kan. Lepas tu baris bawah document.write ni, banci penduduk. Yang ni dia akan pergi ke sini. Dapat tak kelas? Dia akan ambil yang ni kan? Boleh tak? Apa ni? Ni isihan buih. Ini takat ni. Yang ni. Yang ni dia akan keluar takat ni. Yang ni kan? Yang ni je. Lepas tu dia akan buat ni proses. Ini adalah struktur kawalan. Struktur kawalan apa ni? Struktur kawalan pilihan ke ulangan? Ulangan. Ya, struktur kawalan ulangan. Okay, lepas tu, lepas dia habis struktur kawalan ulangan ni, dia akan keluarkan output dia.
document.write banci penduduk. Banci penduduk yang baru lepas dia isi, yang ni lah. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Yang ni akan duduk tak ni. Okay. Dia duduk jauh-jauh kan. Yang baris ni, baris atas ni daripada ni, arahan sini. Arahan sini. Ini baris atas. Aduh. Next. Cepat-cepat. Senarai nama pesakit diisih menaik. Kaedah isihan pilih. Isihan pilih diisih menaik. Okey. Baris ni menerima senarai nama pesakit berjenis string. Pasal apa dia kata string? Siapa dia kata string? Sebab ni. nama. Oh, nama ni. Dia duduk dalam ni. Buka tutup kata ni. Okey. Lepas tu tak apa. Yang ni dia isi dekat sini. Okey. Yang ni semua daripada apa? Daripada document.write. Okey. Apa yang document.write semua dia papar kat sini. Okey Next. Okey. 20. Senarai nama pesakit jenis string. Yang ni dia buat apa? Dia buat carian. Kaedah carian. Dia nak cari pesakit. Okey. Cari pesakit dekat mana? Kat sini. Sini yang dia cari pesakit. Okey. Yang ni, ini adalah pemboleh ubah nama pesakit. Bila dia guna tanda buka tutup ni, ini menunjukkan dia adalah senarai. Sebab tu dia kata mempunyai senarai nama pesakit yang berjenis string. Data dalam ni semua, dalam senarai ni jenis string. Okay, ini proses untuk mencari pesakit. Okay, nombor 2 ni, proses mencari pesakit. Yang ketiga ni, mesej masih dalam giliran akan dipaparkan jika pesakit masih dalam senarai pesakit. Macam ni lah dia keluar. Okay. Nanti awak tengok balik. Okay, next. Boleh tak ni? Tak ada Lena dah ni. Dok lagi cikgu. Dah. Okay. Senyap je orang lain. Contoh 21, nombor-nombor diletakkan dalam queue. Fungsi unshift dan fungsi pop. Okay, letak dalam queue fungsi unshift. Masuk ke depan. Fungsi pop, keluarkan nombor dari belakang kan. Okay, tengok dia buat macam mana. Nombor baru 5.5. Unshift. Maksudnya daripada senarai tu kita ada 5.5 kat ni. Lepas tu yang ni nombor baru dia buat apa? Unshift kan. Unshift maksudnya negatif 1.3, 5.5 kat sini. Lepas tu yang ni nombor baru unshift 12.95, negatif 1.3, 5.5. Lepas tu document.write. Nombor pelajar masuk ialah nombor pelajar masuk. Nombor pelajar masuk nombor baru. Nombor baru adalah 5.5. Yang ni adalah 12 kan? Yang ni. Ni adalah kat sini. Tadi kita skip. Okay, yang ni nombor baru. Ni lah 5.5 yang ni. Okay, ni baris 1 kan? Ini baris 2 yang negatif 1.3 tu. Lepas tu dia akan keluar ni. Senarai nombor pelajar terkini dalam giliran Q. Ni senarai nombor pelajar terkini dalam giliran Q. Dia ada dash 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 yang ni. Ni dash 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 ni. Lepas tu dia akan keluar ni. Q nombor. Dia akan keluar item dalam Q no. Dalam Q no maksudnya yang mana? Yang ni lah yang kita buat ni kan? Sama tak dengan output dia bagi? 12.95 negatif 1.3, 5.5. Sama kan? Betul. Lepas tu yang bawah ni, document.write nombor pelajar dikeluarkan ialah dikeluarkan adalah pop kan? Pop keluar belakang. So 5.5. Lepas tu senarai nombor terkini dalam giliran adalah Q no. Kita keluarkan yang ni tinggal 12.5 dengan 1.3, negatif 1.3. Okay? Mel, okay Mel? Senyap je Mel hari ni? Ya cikgu, okey. Okay. Lina, okay? Okey. Okay. Okay, contoh 22. Nama-nama pesakit diletakkan dalam queue. Fungsi unshift. Seterusnya fungsi pop. Keluarkan nama queue. Nama dalam queue. Macam tadi juga. Cuma bezanya apa? Apa yang beza kat sini?
Apa yang beza kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Dia guna unshift dengan pop. Okay. Sama yang tadilah. Tapi yang ni dia menggunakan jenis data. Jenis data apa? String. String. Betul. Very good ni string kan. So dia akan dapat output macam ni lah. Tak payah terang lah ni senang je kan macam tadi. Okay, yang penting tahu apa dia pop, push, shift, unshift. Okay, next. Oh, habis. Habis yang tu sajalah untuk hari ni.